Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi sama-sama kita berkumpul di dalam majlis ilmu walaupun dalam siaran langsung. Moga-moga ianya bermanfaat. Dan hari ini sepatutnya kita berada di Madrasah Darul Zahra. Oleh kerana sebab-sebab yang tertentu, oleh kerana hujan, maka kami tidak dapat nak pergi ke sana. InsyaAllah ada masa saya akan datang. Hujan yang lebat, maka tempat yang kita cadang, tempat yang kita rancang untuk kita tazkirah di sana, oleh kerana hujan maka terkendala. Walaupun demikian, kami baru siap untuk memberi perkongsian ilmu. Moga-moga ianya bermanfaat untuk diri saya dan tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Semalam pun begitu juga ada musyawarah yang menyebabkan kita tertunda. Tiap-tiap malam kita insya-Allah ada masa, ada orang kita akan memberitahu insya-Allah taala. Sebelum ni kita menyebut tentang tentang sifat takabur yang kita kena buang dalam diri kita. Yang kedua, sifat hasad dengki. Daripada sifat takabur datangnya hasad dengki. Lepas itu datang balik sifat marah. Sifat yang tidak boleh kita letakkan dalam diri kita. Bukan tak boleh marah sama, tetapi marah kerana saja-saja nak marah. Kerana marah ini datang daripada syaitan. Syaitan nak asuk manusia supaya benci. Daripada sifat marah datangnya sifat benci dan sebagainya. Dan yang keempat kita cerita semalam, iaitu tentang bakhil dan kasihkan harta. Bukan bermakna kita tak boleh nak simpan harta kita, tapi jangan kita bakhil terhadap harta yang kita ada. Sebab harta yang kita kumpul di atas dunia tidak akan membawa kepada kita ke akhirat kelak. Kerana apa yang akan tinggal kepada kita apabila kita mati, 3 perkara amalan kita. Yang pertama, amalan yang kita buat di atas dunia itu habis dah. Maka yang akan terus, walaupun kita duduk dalam kubur, adalah bersedekah. Baik itu harta kita kena pun banyakkan sedekah. Yang kedua, ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang memberi manfaat kepadanya. Yang ketiga iaitu anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Itulah 3 perkara yang akan terus menerus walaupun kita telah meninggal dunia. Amalan yang kita lakukan atas dunia, akhirnya kita akan terputus. Tidak boleh dah. Nak semayang tak boleh dah. Dalam kubur tak ada semayang. Dan atas dunia inilah kita nak bersungguh-sungguh. Atas dunia inilah kita nak bersusah payah membuat amal untuk kita dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak menceritakan tentang cintakan kemegahan. Cintakan kemegahan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuridu na'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kebahagiaan di negeri akhirat itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak
hendakkan ketinggian di muka bumi dan tidak mahukan berlakunya kerosakan. Akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Qasas ayat 83. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat di atas menerangkan bahawa orang yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat ialah mereka yang suci hatinya, mereka yang bersih hatinya daripada menghendaki dua perkara yang tersebut. Dan termasuk dalam ketinggian itu ialah kemegahan. Ketinggian, kemegahan. Kita rasa bermegah-megah dengan harta yang kita ada, dengan jawatan yang kita ada, dengan pangkat yang kita ada. Tidak menghendaki kemegahan bukan bermakna menolak segala jawatan. Bukan bermakna kita tak mahu kemegahan, bermakna kita tolak jawatan. Dan kalau aku ada jawatan, aku jadi megah. Tak. Bukan bermakna kita menolak jawatan dan menjadi pemerintah. Bukan oleh kerana tu kalau aku jadi pemerintah, orang kata aku gong hebat. Tak, aku rasa tinggi. Baik aku dah ambil. Kalau nanti kita jadi ada jawatan dan pangkat adalah kerajaan dan sebagainya. Bukan maksudnya kita menolak jawatan atau mengambil daripada pangkat. Bermakna yang dilarang ialah bermegah-megah jawatan dan kuasa yang diberi. Kita rasa gong. Mungkin ada siapa aku. Aku ni YB kapal ni. Aku YB. Aku ni ketua negara. Aku ni ketua agama. Dah mu jawab main. Seolah-olah bermegah dengan jawatan. Itu tak boleh. Tetapi kalau ada jawatan, kita menunaikan amanah. Kita kena jaga amanah dalam menyempurnakan tugas-tugas yang dipikul ke atasnya. Ia tidak ada kelebihan dari orang lain. Dia tidak ada kelebihan daripada orang lain. Cuma dia ada jawatan. Kalau contohnya polis, jawatan dia untuk mencegah jenayah. Dia tak boleh nak kata aku ni polis, mu dah lewat barang-barang. Ada. Bermakna dia ada jawatan. Mu dah boleh, contohnya dia kata, mu jangan mencuri. Aku akad mu kalau mencuri. Tu tak apa. Sebab tugas dia. Tugas dia. Bukan bermakna dia berkata, tamu polis kan nak cakap aku lalu sebab aku curi. Buat kesalahan. Buat kesalahan memang tak boleh. Itu bukan dikira bermegah-megah dengan jawatan. Contoh dia polis. Kalau dia pula bahagian apa dia. Allahumma salli Muhammad. Banyaklah. Contohnya dia orang panggil jawatan yang tinggi. Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri ataupun siapa-siapa sajalah. Dan ada jawatan yang tinggi. Jangan rasa gah dengan jawatan yang ada. Cuma kita kena melaksanakan jawatan yang kita ada untuk kita sedia makna. Bukan makna kita kata kita tolak jawatan. Bukan tolak jawatan, tapi melaksanakan jawatan dengan amanah. Orang yang mencegah rasuah, dia akan akan lakukan jawatan dia yang ada mencegah rasuah. Kalau ada rasuah, dia tangkap. Dia ambil tindakan dan sebagainya. Itu bomba. Jawatan dia untuk apa dia? Untuk pada api. Jangan main-main api sangat. Tadi bakar. Dia marah orang. Bukan bermakna dia kata, aku ni bomba. Tak. Bermakna dia beri sesuatu perkara supaya apa? Ingat kepada kita. Dia ni ada jawatan untuk dia buat sesuatu apabila kita melanggar tindakan tersebut. Bukan bermakna dia bermegah dengan jawatan. Bermegah jawatan, kita rasa gah. Aku ni, mu dah lewat barang-barang. Tak, mu kena hormat aku, mu kena tabik aku, mu kena patuhi aku. Tak, walaupun benda salah sekalipun, tak boleh kita bermegah-megah. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana sini? Hilang dah. Kerana seorang yang diberi jawatan itu adalah memikul tanggungjawab dan amanah dari menyempurnakan tugas-tugas yang dipikul ke atasnya. Ia tidak ada kelebihan dari orang lain. Masing-masing memikul tugas dan tanggungjawab. Semua tak ada kelebihan. Tak ada orang panggil hebat. Mana-mana hebat. Semua masing-masing orang ada jawatan ni memikul tanggungjawab masing-masing. Yang memikul tugas dan tanggungjawab. Orang yang paling baik ialah orang yang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan ada jawatan, bukan kita menggunakan jawatan untuk kita menindak orang, menzalimi orang. Dengan ada jawatan, kita melaksanakan tugas. Kita melaksanakan amanah. Itu dia, amanah dengan sebaik-baiknya. Dengan jujur, dengan amanah dan ikhlas. Lihatlah Yusuf alaihissalam.
Tengok Nabi Yusuf alaihissalam meminta supaya diberikan menteri. Rasul Yusuf alaihissalam, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam pun minta jawatan. Dia minta jawatan supaya dilantik menjadi menteri. Sebab dia layak. Nabi Yusuf ni layak. Dia layak pertanian dan pembendaharaan. Dia minta kepada pemerintah. Apabila dia bermimpi, pemerintah bermimpi dia kata, mu kena latih aku jadi menterimu. Mu kena latih aku jadi menterimu, menteri pertanian dan pembendaharaan, tukar jaga. Ataupun kita kata kalau kita ni panggil apa dia? Menteri pertanian lagi pembendaharaan ni. Pembendaharaan ni bendahari. Faham tak? Bendahari. Ia tukar jaga harta kerajaan, aset kerajaan, bendahari ataupun kita sebut kewangan. Kewangan kan? Kenapa? Jaga kewangan ataupun bendahari lah kita sebut. Nak keluar sesuatu mestilah mengikut tindakan. Nabi Yusuf ni ia minta jawatan bendaharaan. Negeri menjadi makmur di masa ia memegangnya. Negeri jadi makmur dia memegangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, semuanya telah memegang jawatan. Rasulullah ada jawatan dia ketua para rasul, ketua para anbiya, ketua para mursalin. Tu dia. Sayyidina Umar, ketua orang mukmin, dia menggantikan Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan semuanya memegang jawatan kepala negara, ketua negara. Apa yang menjadi hasrat dan cita-cita ialah menyempurnakan tanggungjawab. Tujuan mereka jadi ketua bukan hanya nak tunjuk aku ni hebat, aku ni gah, tetapi nak menjaga ataupun bertanggungjawab dalam menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mematuhi dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Habis itu cerita kita pada hari ini, moga-moga yang bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan yang rahmat Allah sekalian. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang kurang yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak. Moga-moga ianya bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah mana-mana yang ingin menyampaikan sumbangan ataupun ingin berinfak untuk membantu Madrasah Darul Zahra, kami malu-alukan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyumbang. Dan jangan putus untuk menyumbang. Semoga sumbangan tuan-puan terus mengalir pahala kepada tuan-puan direct. Walaupun tuan-puan telah meninggal dunia, dia akan terus mengalir kepada tuan-puan. Moga-moga sumbangan tuan-puan ini mendapat redha dan kasih sayang daripada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala masukkan kita semua dan para penonton dan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian ke dalam syurga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.